Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan tugasan ketiga iaitu persembahan bagi subjek GPIM 1022 Pendidikan Islam yang bertajuk Peranan Khalifah di Muka Bumi dengan melaksanakan konsep Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar. Pertama sekali, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Nur Izzati Syahirah binti Zamlam, Nur Maisarah binti Zamani iaitu saya sendiri dan juga Adirah binti Muhammad Abidin. Secara umumnya, perkataan khalifah itu berasal daripada perkataan khalafah. Khalifah membawa maksud pengganti atau wakil. Lebih terperinci lagi, khalifah kebiasaannya selalu difahami sebagai pemimpin politik atau ketua sahaja. Malah hakikatnya ia merupakan gelaran kepada umat Islam yang menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah baginda wafat. Seterusnya, dari sudut bahasa, amar ma'ruf bermaksud mengajak kepada kebaikan, manakala nahi mungkar pula ialah mencegah atau menahan kemungkaran. Menurut Ibn Taymiyah, amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan tuntutan yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab-kitabnya yang disampaikan oleh rasul-rasulnya, dan ia juga merupakan syariat Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bermaksud, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh perbuatan yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oleh hal yang demikian, kita sebagai khalifah di muka bumi ini perlulah melaksanakan konsep amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan seharian. Persoalannya, apakah peranan khalifah dalam melaksanakan konsep amar makruf nahi mungkar? Baiklah, seperti mana yang kita ketahui, setiap orang adalah pemimpin. Jadi, bagi memastikan pemimpin ataupun khalifah mempunyai peranan bagi mengamalkan konsep amar ma'ruf nahi munkar, perlu wujudnya satu persatuan ataupun kesatuan ummah bagi memperkukuhkan konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan masyarakat hari ini. Contohnya, terdapatnya penubuhan persatuan yang ingin menjaga hak-hak pengguna yang ditindas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dalam masa yang sama, ianya juga melaksanakan syariat amar ma'ruf nahi munkar. Ini bertujuan untuk memastikan pengguna Islam sentiasa mendapat pembelaan apabila mereka ditindas. Contohnya, terdapat Persatuan Pengguna Islam Malaysia iaitu PPIM yang merupakan NGO yang bergiat aktif dalam melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi munkar kepada seluruh rakyat Malaysia. Pelaksanaan konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam Organisasi Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM adalah perlu kerana adanya ilmu lembah lembut, sabar, kerana persatuan ini mempunyai individu yang mempunyai ilmu, bersikap lemah lembut, sabar, warak, berakhlak mulia dalam melaksanakan perintah. Implikasi pada hasil kajian ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan buat para pendawah di luar sana dalam melaksanakan perintah amar ma'ruf nahi munkar. Selain itu, terdapat juga penubuhan Suruhanjaya Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang ditubuhkan, di mana Suruhanjaya ini bertanggungjawab untuk melaporkan semasa bertugas kepada pihak berkuasa sekiranya ada aktiviti jenayah yang berlaku. Tindakan selanjutnya iaitu mengejar suspek, menangkap, menyiasat dan menahan akan diserahkan kepada pihak berkuasa yang berkenaan. Di mana kita dapat lihat Suruhanjaya Amar Ma'ruf Nahi Munkar ini terus menjalankan tugasnya dengan baik dan lembut sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini bersesuaian dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar iaitu mencegah kemungkaran daripada berlaku. Gerakan Islam yang diasaskan dengan semangat amar ma'ruf nahi munkar ini iaitu menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran
juga mementingkan sistem pendidikan dan latihan yang lengkap dan bersepadu. Penubuhan persatuan ini memfokuskan juga kepada ciri-ciri pembinaan generasi rohani yang melatih insan untuk bersifat terbuka, menerima pandangan orang lain dan pada masa yang sama berhikmah dalam menegur orang lain. Penghayatan budaya ini dilakukan melalui Qiyamul Lail, zikir al-makturat dan amalan-amalan Rasulullah SAW secara istiqamah, baik secara individu ataupun jemaah. Budaya ini mampu memupuk rasa rendah diri, iaitu rasa tawaduk atas kelebihan yang ada dan memperbaiki kelemahan diri sendiri serta orang lain. Persatuan ini selaras dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar, iaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran seperti yang dituntut dalam agama kita, iaitu agama Islam. Selain itu, apakah lagi peranan khalifah dalam memperkukuhkan konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan masyarakat hari ini? Baiklah, bagi slide seterusnya, saya memperincikan iaitu peranan khalifah yang utama adalah menceritakan kisah umat terdahulu sebagai iktibar kepada masyarakat pada hari ini. Antara kewajipan yang tidak kurang pentingnya dalam Islam yang kedudukannya juga sebaris dengan kewajipan utama lain seperti solat, zakat, puasa dan haji ialah amalan amar ma'ruf nahi munkar. Ungkapan amar ma'ruf nahi munkar ini sering kali diulang-ulang di dalam helaian Al-Quran bagi membuktikan betapa pentingnya dan tingginya amalan berkenaan menurut kacamata Islam, sekaligus sebagai amalan wajib ditunaikan umat Islam secara keseluruhannya. Bahkan ada yang lebih menariknya ialah amalan amar ma'ruf nahi munkar adalah antara ciri utama ataupun kriteria penting sebagai umat yang terbaik seperti mana yang ditegaskan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya yang bermaksud, kamu wahai Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, iaitu perkara yang buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, iaitu surah Al-Imran ayat ke-110. Berdasarkan surah ini, kita dapat tegaskan bahawa amalan amar ma'ruf nahi munkar sangatlah ditegaskan dan dititik beratkan dalam agama kita. Melalui penceritaan kisah umat terdahulu sebagai iktibar kepada masyarakat hari ini, kita dapat lihat daripada contoh umat-umat yang terdahulu, iaitu kisah kebinasaan kaum Bani Israel sudah memandai menjadi satu pengajaran yang cukup berkesan kepada umat Islam seluruhnya tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar dijulang dan ditegakkan bagi memastikan kelangsungan kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Sehubungan dengan itu, Allah juga menegaskan dalam Al-Quran akibat yang menimpa kepada umat terdahulu kerana kelalaian mereka menegakkan kewajipan amar ma'ruf nahi munkar. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat ke-25 bahawa perbuatan membiarkan sahaja amalan maksiat berleluasa dalam masyarakat akan membawa bala bencana yang bukan sahaja menimpa kepada orang yang berdosa, bahkan bala itu akan menimpa kepada masyarakat umumnya. Oleh itu, setiap Muslim bukan sahaja diwajibkan menjauhkan diri daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah, tetapi juga wajib mencegah perbuatan terlarang itu daripada merebak dalam masyarakat. Hal ini kerana kita dapat lihat Allah juga berfirman kepada masyarakat hari ini supaya mencegah kemungkaran itu, melarang orang sekeliling kita melakukan maksiat seperti mana yang ditegaskan dalam konsep amar ma'ruf nahi munkar. Jelaslah, perjuangan ke arah kebaikan dan kesejahteraan umat sejagat menurut landasan Islam adalah termasuk dalam pengertian amar ma'ruf nahi munkar.
Tidak diketepikan juga salah satu peranan khalifah yang paling utama bagi menegakkan syiar amar ma'ruf nahi munkar adalah berdakwah secara hikmah agar dapat meresap dalam jiwa untuk berubah. Tugas berdakwah kepada Islam ini adalah antara kewajipan yang dituntut kepada umat Islam dalam usaha untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi Allah ini. Perintah kewajipan berdakwah ini sememangnya banyak terdapat dalam rentetan ayat-ayat suci Al-Quran dan himpunan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, "Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan memberi peringatan yang baik dan berhujahlah dengan mereka melalui kata-kata yang baik." Berdasarkan surah Al-Nahl ayat ke-125. Berhikmah dalam berdakwah bukannya bermakna perlu berlemah lembut, cakap perlahan-lahan dan penuh sopan, walaupun sebahagian perbuatan tersebut merupakan suatu yang dituntut dalam Islam. Hikmah yang perlu kita fahami ialah berhikmah dengan konteks keadaan, suasana dan sasaran yang tepat. Oleh kerana itu, berhikmah dalam konteks dakwah mempunyai perincian yang perlu kita kuasai dan fahami. Sebagai contoh yang paling utama adalah kita perlu berhikmah dengan pelaksanaan hukum Islam, iaitu hudud yang menjadi tuntutan kepada kita untuk berdakwah dan menyampaikan kepada masyarakat terlebih dahulu dengan memberikan kefahaman dan bersedia menerima pandangan orang ramai yang berbeza-beza tentang konsep hudud ini. Oleh itu, konsep hudud ini dalam tuntutan Islam perlulah dijelaskan terlebih dahulu supaya sistem dakwah kita berlaku secara berhikmah, tersusun berbanding kempen hukum Islam yang tidak memberikan penjelasan yang akhirnya boleh mengundang perasaan fobia terhadap Islam yang juga dikenali sebagai Islamofobia. Tidak diketepikan juga wajib ke atas orang yang menyeru manusia ke jalan Allah serta orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar untuk memiliki ilmu sehingga tidak memerintahkan sesuatu yang bertolak dalil ataupun bertolak belakang dengan syariat dan tidak melarang sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Maksudnya di sini orang yang mengajak orang lain ke arah kebaikan juga haruslah mempunyai ilmu walaupun sedikit supaya dapat mengajak orang lain ke arah kebaikan, bukannya mendorong orang lain ke arah keburukan, di mana pentingnya ilmu untuk mendorong masyarakat orang lain untuk menegakkan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Lain daripada itu, hendaklah dilakukan. Dakwah ini hendaklah dilakukan dengan kelembutan, tidak kasar dan tidak mengucapkan kata-kata yang buruk, tetapi dengan tutur kata yang baik dan juga halus. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar juga memerlukan kesabaran, pengorbanan dan pengorbanan dan perjuangan dalam melaksanakannya. Kesimpulannya, berdakwah adalah salah satu kewajipan yang amat mulia di sisi Islam dengan tujuan untuk mendorong orang lain ke arah kebaikan dan juga kebenaran. Sekiranya golongan yang didakwahkan itu telah terbuka pintu hatinya dan tertarik ke arah Islam, maka itu adalah kehendak dan ketentuan ilahi semata-mata. Oleh sebab itu, seorang pendakwah perlulah mempunyai sifat sabar yang cukup tinggi dan berusaha dengan lebih gigih lagi untuk mempamerkan keindahan Islam di mata dunia. Peranan khalifah yang seterusnya ialah berdakwah ikut kemampuan. Apakah maksud berdakwah ikut kemampuan? Berdakwah mengikut kemampuan diri bermaksud kita menyampaikan dakwah semampunya dengan menggunakan ilmu yang kita ada. Hal ini dikatakan kerana ialah tidak semua orang menguasai pelbagai ilmu. Sebagai contoh,
sesetengah orang pintar dalam agama dan sesetengah orang pula pintar dalam bidang sains. Jadi, apabila mereka mahu menyampaikan dakwah, mestilah bersesuaian dengan bidang mereka. Sesungguhnya, apabila seseorang itu hanya dapat menyampaikan dakwah apabila dia sempurna, nescayalah tiada siapa yang mahu menyampaikan dakwah. Selain itu, menjaga dan memelihara diri supaya terhindar daripada bahaya ialah salah satu peranan khalifah yang mengikut konsep amal makruf nahi munkar. Menjaga dan memelihara diri ialah membawa maksud kita harus memelihara diri kita supaya sentiasa melakukan perkara yang disuruh oleh Allah dan memelihara diri kita supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita tidak menjaga diri, kita akan berada terus dalam kelalaian dunia. Sebagai khalifah di muka bumi ini, kita mestilah boleh menjaga diri kita mengikut konsep amal ma'ruf nahi munkar. Ini bertujuan untuk kita memainkan peranan untuk menyampaikan ilmu sesama manusia supaya hidup kita diberkati Allah. Bukan itu sahaja, menggunakan sumber semula jadi dengan sebaik-baiknya adalah salah satu peranan khalifah. Kita sebagai khalifah di bumi ini yang mengamalkan konsep amal ma'ruf nahi munkar haruslah menjaga alam sekitar. Alam sekitar perlulah dijaga dengan baik oleh kerana ia merupakan satu ekosistem bagi semua makhluk. Jadi, sebarang perkara yang membahayakan ekosistem akan membawa impak yang negatif kepada setiap kehidupan. Jika kita menggunakan alam dengan tidak bermoral, maka banyak kerosakan yang berlaku. Seperti mana Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat ke-41 yang bermaksud, telah jelas kerosakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian besar daripada perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Seterusnya, khalifah berperanan penting dalam melaksanakan konsep amal makruf nahi munkar dengan memberi nasihat kepada sesiapa yang melanggar suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dikatakan demikian kerana dapat membantu seseorang itu mendekati kepada kebaikan serta jauhi segala larangannya, di mana itu juga adalah erti kepada amal makruf nahi munkar. Dalam hal ini, sebagai pemberi nasihat itu perlulah memiliki akhlak lemah lembut, bersopan dan berhemah dalam menyampaikan nasihat agar mampu mengindahkan halwa telinga serta pertimbangan akal mereka kepada mereka yang menerima nasihat itu. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk menemui Firaun. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, "Pergilah kamu berdua kepada Firaun. Sesungguhnya dia melampaui batas dalam kekufurannya. Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Semoga ia beringat atau takut." Surah Taha ayat 43 hingga 44. Selain itu, pemilihan masa dan tempat yang sesuai amatlah penting dalam memberi nasihat mengikut suasana, keadaan serta kepribadian seseorang individu itu. Nasihat yang diberi hendaklah bertujuan memperbaiki kesilapan yang dilakukan serta mengajak mereka ke arah kebaikan kerana Islam sendiri melarang perbuatan bermulut manis tetapi mengumpat serta mengutuk. Dalam hal ini, Islam menggariskan adat dan tata cara untuk memberi nasihat. Antaranya ialah dengan memberi nasihat di tempat tertutup. Sebahagian ulama berkata, barang siapa menasihati seseorang dan hanya ada mereka berdua, maka itulah nasihat yang sebenarnya. Berbeza dengan seseorang yang menasihati saudaranya di khalayak
Takut perbuatan itu boleh menjurus kepada sifat merendahkan orang yang dinasihati dan tidak berlandaskan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Seorang faqih atau ahli ibadat terkemuka, Fudail bin Iyad berkata, seorang mukmin ialah orang yang menutup aib dan menasihati, sedangkan orang fasik ialah orang yang merosak dan mencela. Selanjutnya, khalifah perlulah menyanjungkan Al-Quran sebagai sumber utama dalam melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini dikatakan kerana Al-Quran merupakan kitab yang terakhir diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam dan perlulah dirujuk oleh umat Islam serta khalifah dalam melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Selain itu, Al-Quran juga diturunkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan panduan seluruh umat Islam dahulu, kini dan selamanya. Di dalam Al-Quran itu sendiri mengandungi segala perkara yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan serta seperti bersedekah, memelihara solat fardu, mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Jadi, sebagai khalifah yang bertanggungjawab perlulah menjadikan Al-Quran sebagai garis panduan dalam diri supaya dapat mengaplikasikan segala perkara dalam kehidupan seharian. Al-Quran adalah manual kehidupan dan kitab petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang amat betul dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Dalam surah Al-Isra ayat 9. Sebagai contoh, kita haruslah sentiasa memanfaatkan Al-Quran dengan membaca setiap masa dan berusaha untuk memahami tafsir Al-Quran kerana isi yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu aset yang utama bagi kehidupan seorang Muslim yang menginginkan kejayaan di dunia dan akhirat serta menerapkan konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam diri masing-masing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bahawa baginda bersabda, aku tinggalkan dalam kalangan kamu dua perkara yang kamu tidak sekali-kali akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Tambahan lagi, peranan yang boleh dilakukan oleh khalifah dengan melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi munkar adalah dengan menuntut ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, menjadi asas penting sebagai seorang khalifah untuk memiliki ilmu pengetahuan bagi menjalankan tugas serta melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi munkar di muka bumi ini. Kerana agak sukar seseorang yang tidak berilmu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Hal ini dikatakan demikian kerana manusia adalah makhluk yang sentiasa perlu dididik dan diajar agar dapat menyebarkan ilmu dengan lebih luas kepada khalifah seterusnya serta berkembang daripada generasi kepada generasi yang lain. Dengan itu, orang yang berilmu pandai menjaga dirinya supaya masyarakat menghormati ilmu yang ada padanya. Imam Ghazali pernah berkata, barang siapa yang tidak menjaga dirinya maka tidak bergunalah ilmunya. Ilmu memberi manfaat kepada manusia dengan mengetahui pelbagai perkara dan bagi yang belajar bersungguh-sungguh disertai niat ikhlas, bukan sahaja dapat meningkatkan pengetahuan sekaligus memperoleh pahala serta diampuni segala dosanya. Kita sudah sampai ke penutup pembentangan. Kesimpulannya, prinsip amal ma'ruf nahi munkar ini dapat dilihat daripada pelbagai aspek. Kita sebagai hamba Allah haruslah mengamalkan prinsip ini. Dalam hal ini, Allah telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-71 yang bermaksud, dan orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sesetengahnya menjadi penolong bagi sesetengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Mereka mendirikan solat, memberi zakat, taat kepada Allah serta Rasulnya. Mereka itulah akan diberi rahmat oleh Allah Ta'ala.
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Sebelum saya mengakhiri pembentangan kami, izinkan saya melontarkan serakah pantun. Palu berbunyi, azan terpahat. Sujud rukuku menjadi lambang. Kukuhkanlah empayar, hebatkan jihad. Petanda Islam terus berkembang. Sekian, terima kasih.